你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能使我生命，主耶稣我匍匐敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。Yesusku, kau kurbankan tubuh mulia, bawaku dari gelap ke dalam terang, sehingga ku melihat. Terima kasih Yesusku, Kau curahkan darah mulia, salib memberiku anugerah kesembuhan. Ku sungguh telah dibebaskan, salib mulia berkuasa beriku hidup. Ku sujud menyembahmu Yesus, salib mulia memberiku janji keselamatan, kasihmu kekal selamanya.宝贵是加的大能使我生命，主耶稣我匍匐敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。kasihmu kekal selamanya. Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 平安，主所爱的姐妹们， Puji syukur kita diberikan kesehatan dan waktu yang baik oleh Tuhan, 感谢神给我们有健康的身体，也有很好的这一天。 sehingga hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama secara online untuk membahas kebenaran firman Tuhan. 以至于今天我们还是有生命气息来听神的话语。 Mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. 我们先做个祷告。 Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam keadaan apapun, dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami.
Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, murid yang taat yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, sore hari ini, biarlah sedikit kebenaran firman Tuhan boleh kami terus-menerus pelajari di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, percaya atau tidak kalau Tuhan itu bisa memakai semua orang untuk tujuan Tuhan sendiri. 姐妹们，我们相信吗？神能够用一切的方式来为他的旨意行所有的事件。 Artinya Tuhan bisa memakai pria atau wanita untuk menggenapkan tujuannya. 神可以使用无论是男生或是女生来完成他的旨意。 Bahkan Tuhan mungkin bisa pakai anak yang menurut kita itu anak kecil gitu ya, anak bawang. Tapi bisa Tuhan pakai juga untuk menggenapi tujuannya. 甚至神可以用一个小孩子，其实我们看起来是不起眼的，也可以使用他成为进行神的旨意。 Dan sebaliknya juga Tuhan itu bisa memakai orang yang menurut kita, oh ini orangnya sepertinya udah terlalu tua sekali. Tapi tetap bisa Tuhan pakai untuk menggenapi tujuannya. 同样的，神也可以使用一个看起来非常老迈，大家看都已经没有什么作为的人来完成他的旨意。 Dan hari ini kita akan membahas satu tokoh di mana yang menurut kebanyakan orang sudah terlalu tua tapi masih dipakai luar biasa oleh Tuhan. 今天我们学习一个圣经人物，大家看起来他已经非常老迈了，没有什么可以有作为，但是神真的使用他。 Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 22. 我们来打开我们的圣经《创世纪》22节。 Ya, kita akan melihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. 我们来看第1节到第5节。 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. 我们来注意我们的中文圣经，这些事以后，神要思念亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，被赏驴，带着2个仆人和他的儿子以撒，也辟好了燔祭的柴，起身前往神所指示的地方去了。到了第3日，亚伯拉罕举目远地看见那地方。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴再次等候，我一童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。” Ya, yang menarik dari kalimat pertama saja ini bagi saya sudah menarik. 有趣的是，从第1节开始已经是非常我们要注意了。 Ya, dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. 就是这些事以后，神要思念亚伯拉罕。 Ya, setelah semua apa ya kan kita mau bertanya. 所以我们就问，这些事是什么事呢？ Kejadian apa sebelum Allah mencoba Abraham ini? 当神还没有思念亚伯拉罕之前，发生了什么事呢？ Yaitu Tuhan memberikan anak kepada Abraham di usia yang sangat tua. 就是神在亚伯拉罕年纪老迈的时候，赐给他这一位孩子。 Kalau kita kembali ya ke flashback ke kehidupan masa lalu Abraham, sebenarnya dari tanah Ur Kasdim, yaitu di mana Tuhan panggil Abraham tinggalkan tempat kelahirannya, Tuhan sudah janji akan kasih dia keturunan, kasih dia anak. 就是当亚伯拉罕在他原来的住处的时候，就是加斯丁的地方，神呼召他出来的时候，神已经允许他将要赐给他一个儿子。 Tetapi ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang ini yang Tuhan janjikan. 但是等了这么久，神的允许还没有应验。
Tuhan tapi mau bilang kasih saya anak, mau kasih keturunan, tapi kok nggak ada gitu ya. Mungkin dalam hati pikir seperti itu. 也许亚伯拉罕心里会想，神允许的要给我一个后裔，但是到现在都还没有出现。 Tapi kita melihat Abraham tidak di kitab Kejadian, Abraham tidak mengeluh sedikit pun, tidak komplain sedikit pun, dan tidak memohon-mohon sama Tuhan. Tuhan yang berjanji kasih dia seorang anak. 我们可以看见圣经上记载，亚伯拉罕从来没有一次不断的向神祈求，神你应允我的，为什么还没有呈现呢？一次他都没有这样的祈求过。 Tapi memang Sarah pada waktu itu yang berpikir kalau Sarah ini istrinya Abraham ya, berpikir kalau mungkin mereka sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan seorang anak yang seperti yang dijanjikan Tuhan. Ya. 撒拉就是亚伯拉罕的妻子，她当时想，我们两夫妇已经这么老迈了，也许神所允许的后嗣可能不是从我们这里而得的。 Maka Sarah berpikirlah, dia menyarankan supaya Abraham tidur sama gundiknya si Hagar, ya kan? Gitu, dan akhirnya punya anaklah yang bernama Ismail. 所以撒拉就建议亚伯拉罕跟他的使女就是夏甲同房，然后夏甲就怀孕生了一个孩子，我们知道的叫做以斯玛利。 Mereka kira, oh inilah berkat dari Tuhan dengan cara seperti ini. 所以他们就想，可能神的祝福就是借着这件事。 Tapi apakah benar seperti itu? 真是这样吗？神的允许？ Ya tentu tidak. 当然不是的。 Dan hal ini terbukti bahkan sekalipun setelah Ismail itu lahir, tapi yang Tuhan janjikan pertama kalinya kepada Abraham itu bukanlah antara Abraham dan Hagar, tapi memang antara Abraham dan Sarah. Artinya Abraham akan punya anak dari Sarah. 我们要圣经里面记载，就是神所允许的，不是亚伯拉罕以这个夏甲的孩子，而是亚伯拉罕应该要以撒拉之间增设的两夫妻的后裔，才是神所允许的。 Dan kemudian kalau kita ingat ya ibu-ibu, ada cerita di mana di kitab Kejadian dituliskan ketika Abraham dan Sarah ini menjamu ya 3 malaikat yang datang kepada mereka, itu dinubuatkan oleh ketiga malaikat itu kalau maksudnya Sarah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan Sarah itu tertawa di dalam hatinya. 我们记得圣经也记载，有一次亚伯拉罕在他的帐篷外面碰到3个神的使者来告诉他，明年这个时候撒拉要生一个孩子，但是撒拉自己在帐篷后面偷笑了。 Kenapa Sarah tertawa? 为什么撒拉会偷笑呢？ Ya karena mungkin dia berpikir, oh umur dia sudah terlalu tua, udah hampir 90. Karena pada waktu dia punya anak umurnya 90 dan Abraham 100. 因为他自己晓得他自己已经90岁的老妇人了，亚伯拉罕当时是100岁的老人了。 Ya kalau kita melihat ya zaman sekarang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, umur 90 atau umur 100 orang itu bisa ngapain ibu-ibu? 当我们来现今回顾现在的老人，90岁或者是100岁，到底他们能够做些什么呢？ Kebanyakan bahkan nggak mencapai umur 90 kan? 大多数人都达不到这个岁数。 Kalau bisa hidup sampai 90 tahun atau 100 tahun pun, mungkin kebanyakan itu udah terbaring di tempat tidur. 纵然可以活到90或者是100岁，大多数的数字都告诉我们，这是躺在床上度日的老年人了。 Atau kalau masih sehat pun di umur 90 udah sulit berjalan atau harus pakai tongkat. 纵然他们在这样的岁数还算起来健康，他们走路都还是要用拐杖。 Tapi ini dikatakan ya di umur yang tua, Sarah itu mengandung dan melahirkan anak. Bahkan pas Ishak lahir, Abraham itu udah berumur 100 tahun. 圣经里明确记载，当撒拉怀孕生子的时候，亚伯拉罕刚好是100岁。 Ya ini hal pertama yang kita pelajari. Kalau dalam usia tua pun Tuhan bisa memakai kita secara luar biasa. 这里告诉我们一件事，就是纵然年纪老迈，神要使用的时候，神一定会使用。 Coba bayangkan kalau misalnya Abraham pada waktu itu di umur tuanya nggak melahirkan Ishak ya, mungkin ya keturunan Israel yang kita kenal sekarang itu nggak akan ada. 所以，假如我们自己想象一下，假如神没有承诺他的允许亚伯拉罕有一个后裔的话，那今天的以色列民是不存在的。
Ini mungkin kelihatannya peran yang sepele ya, maksudnya Abraham melahirkan satu anak, maksudnya Abraham dengan Sarah akhirnya mendapatkan satu anak di usia tua. 这看起来是非常很简单的事，很不起眼的事，因为亚伯拉罕、以撒拉生了一个儿子而已。 Tapi sebenarnya ini memainkan peran yang sangat penting. 但是这个角色太重要了。 Dari Ishak itulah nanti ke Yakub dan keturunan Israel yang kita kenal sampai sekarang banyaknya seperti bintang di langit. 所以从亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各然后生下来，一直到他的后裔，到今天胜数的这么多的子民。 Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, umur, usia itu tidak berarti kalau kita artinya nggak bisa apa-apa lagi. 所以姐妹们，我们不要认为我们已经年纪老迈了，我们什么都做不了，什么也做不了，什么也不想做了。 Di umur yang mungkin sudah lanjut atau sudah senior, kita bahkan masih bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. 当我们是已经年纪老迈的，也是比较资深的人的时候，神也许还会使用我们来完成他的旨意。 Bahkan kalau ibu-ibu senang berjalan-jalan ke luar negeri, lihat budaya luar negeri, mungkin kita akan kaget gitu ya ketika membandingkannya dengan Indonesia. 当姐妹们喜欢到处旅游的时候，我们可以看到外国人的许多的年老的，假如比较我们在这个地方的老年人的生活方式，我们会很吃惊，他们的不相同。 Di Indonesia, kalau udah umur 60 harus pensiun. 在印尼，只要60岁，什么工作你都要下岗。 Artinya mungkin dalam bahasa kasarnya mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau nggak produktif lah ya, jadi harus pensiun. 就是说，你已经60岁的老人，你已经没有什么贡献了，你一定要退休了。 Bahkan kalau di Indonesia mungkin kalau terutama perempuan ya umur 30 itu udah dianggap tua gitu loh, mungkin nggak bisa pindah karir lagi. 所以很多姐妹们中年的只是30岁而已，所以他们就有一个规定，觉得30岁已经不大会有什么突破性的能力，所以很难有上升的机会。 Tapi kalau kita lihat kehidupan orang di luar negeri, di Australia aja contohnya yang dekat sama kita. 我们可以看看，相比较一下，跟我们比较接近的澳洲的这些妇女们， Ya di sana nggak ada cerita usia pensiun. 哪里没有说是要退休的年龄的？ Orang umur 60, 70 masih boleh bekerja asal dia sanggup bekerja. 在那里工作的人，只要超过了60、70，只要你还有能力工作，你都可以工作。 Bahkan saya juga sempat pernah dengar kalau kita suruh orang pensiun, itu artinya kita melanggar hak mereka untuk bekerja. 当我有听到一些的传闻说，当我们要某个人退休的时候，我们就是犯了当地那个人的人权。 Ya, sebenarnya saya lebih setuju dengan sistem yang seperti itu. 其实我更认同外面的这个制度。 Karena usia yang lebih tua itu tidak berarti kita nggak produktif, tapi sebenarnya kita masih tetap bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 不是说年纪老迈了就没有什么可以贡献的，但是如果是神要使用的话，人能够用奇妙的方式来使用年纪老迈的。 Lalu kemudian yang kedua yang menariknya dari pasal ini adalah Tuhan mencoba Abraham. 第二件有趣的就是神试炼了亚伯拉罕。 Ya, yang tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 5 singkat cerita, itu Tuhan minta Abraham mempersembahkan satu-satunya anak dari dia dan Sarah yang dia kasihi untuk dipersembahkan kepada Tuhan di tanah Moria, di sebuah gunung. 所以第二件有趣的事就是神要亚伯拉罕献上他以撒拉唯一的孩子，就是把他带到摩利亚山上去献为燔祭。 Lalu apa kata Abraham? 那亚伯拉罕说什么呢？ Apakah Abraham menolak? 亚伯拉罕有拒绝吗？ Abraham bilang, oh janganlah Tuhan, ini anakku satu-satunya. 亚伯拉罕有没有请求说神啊，不要这么做了，这是我唯一的孩子？ Tidak ada tertulis dia mengatakan demikian, bukan? 圣经从来没有记载过这样的说法， Dia hanya berkata, ya Tuhan. 他只是很顺服的回应说：“好的，神是的。” Tiap kali diperintahkan oleh Tuhan, Abraham jawab kepada Tuhan, ya Tuhan. 每一次神托付亚伯拉罕的旨意的时候，亚伯拉罕的回应只是2句话：“好的，是的，神。” Ya, satu sikap hati hidup yang penuh ketaatan di hadapan Tuhan.
就是一个在神面前非常顺服的心态的生活。 Kalau kita bandingkan ya sama dewa-dewa Baal di sekitar Israel pada zaman dahulu, 假如我们把它跟当时周遭的这些外邦神巴尔神来相比较的话， tindakan mempersembahkan anak tunggal kepada dewa itu hal yang lazim. 当时把孩子献为祭，在外邦的神那是普通的事。 Dan kalau kita baca arkeologi ya, peninggalan kayak penelitian benda-benda purbakala, memang banyak ditemukan kayak fosil-fosil tengkorak anak itu yang dipersembahkan kepada dewa yang namanya tuh dewa Molok. 假如现在我们也可以从考古学家那里看到证据，当时真的有这些小孩子们被焚烧的这些他们的骨头还剩下来的这个化石还可以找到，还可以看到。 Maka saya pikir ketika Tuhan menyuruh ya Abraham mempersembahkan Ishak kepadanya, ini juga hal yang bukan sesuatu yang pertama kali atau bagaimana, mungkin itu adalah hal yang sudah lumrah di zamannya Abraham. 所以当神要亚伯拉献上他的唯一的孩子的时候，我相信这个习俗在当时是一个普遍性的惯例来的。 Tapi menariknya lagi, lihat di ayat kelima itu. 我们来看第5节，有趣的是。 Nah, kata Abraham pada kedua bujangnya, itu kedua pembantunya ya, semacam itu ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, artinya Abraham beserta Ishak akan pergi ke sana, dan kami akan sembahyang sesudah itu kami kembali kepadamu. 就是亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。” Iya. Oh, kalau di bahasa Indonesianya di situ dikatakan sesudah itu kami kembali kepadamu. 印尼文是说我会回到你们这里来。 Iya. Kalau memang Abraham sudah tahu Ishak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan, berarti nanti yang kembali kan hanya Abraham karena Ishaknya udah dipersembahkan. 假如亚伯拉罕深信以撒要献为祭的话，他应该是他晓得是他自己回到这个仆人面前。 Tapi dikatakan kami akan kembali. 但是他告诉仆人们说：“我们会回到你们这里来。” Iya, berarti dia maksudnya kayak punya semacam kepercayaan kalau ya Ishak mungkin akan baik-baik aja. 所以他有一个信心，就是以撒会好好的。 Nah, kemudian kita bisa melihat ya di ayat yang ke-6, ayat ke-7 itu Abraham mengambil kayu terus menaruhnya di pundaknya Ishak. 我们可以看第6节，亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上。 Kemudian ayat ke-7 kita lihat ya, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah korban untuk korban bakaran itu? 我们接下来注意第7节，以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？” Ya, ibu-ibu bisa membayangkan ya, bagaimana perasaan Abraham pada waktu itu. 姐妹们，我们可以想象亚伯拉罕当时的心情是什么样。 Ya, dia tahu anaknya inilah korbannya. Tahu-tahu anaknya nanya lagi di mana korbannya. 他自己清楚明白，这个他唯一的孩子要献为祭，但是孩子却问：“那祭在哪里呢？将要献的祭在哪里呢？” Kalau ibu-ibu yang jadi Abraham, apa yang akan jawab? 假如姐妹们你是亚伯拉罕的话，你会怎么样回答？ Atau mungkin kita menangis atau memohon pada Tuhan, tolonglah jangan kayak gitu Tuhan. 也许我们会跪下来，或是哭泣，这样求神说：“神啊，不要这么做，可以吗？” Tapi ayat 8 kita lihat sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. 亚伯拉罕却说：“我儿神必自己预备做燔祭的羊羔。” Iya, dia kok Abraham kok kayak seperti bisa melihat masa depan ya kayak gitu kalau kita bilang. 我们可以从这里看到亚伯拉罕为什么好像可以看到将来的事呢？ Kok jawaban-jawabannya itu kayak semacam bagus sekali gitu. 他的答案为什么都是正点的呢？都是好的呢？ Nah, lalu di ayat yang ke-9 dan 11 ya, itu kita bisa melihat Abraham memang dia nggak segan-segan loh ketika diperintahkan Tuhan persembahkan, benar-benar Abraham mempersembahkan dan dia udah mau itu potong anaknya Ishak. 我们可以看到第9到11节，亚伯拉罕真的进行了神的旨意，就是把
他的孩子捆绑，甚至把刀举起来要杀那个他自己的孩子。 Tapi saat pisau itu hampir menyentuh anak itu dan mau disembelih, maka berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. 当他亚伯拉要把刀刺向他孩子的时候，耶和华的使者从天上就呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。”他说：“我在这里。” Ya, setiap kali Tuhan memerintahkan sesuatu, apapun itu, Abraham menjawab, ya Tuhan. 每一次神命令亚伯拉罕无论做什么事，他是说：“我在这里。” Maka ayat 12, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 所以天使说：“不可在这童子身上下手，一点都不害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。” Ya, Tuhan menghentikan Abraham untuk menyembelih anaknya. 神阻止了亚伯拉罕把孩子献为祭。 Dikatakan Tuhan sudah benar-benar mengetahui dan menguji Abraham, dan Abraham itu lulus ujian. 神考验了亚伯拉罕，亚伯拉罕真的是经过了，可以度过了这个考验。 Pengaku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. 因为神告诉他说：“现在我晓得你是敬畏我的。” Bahkan tidak segan-segan memberikan Ishak kepada Tuhan. 甚至没有留下你独生的儿子。 Berarti Tuhan mau minta apapun dari Abraham, semuanya itu dia pasti berikan pada Tuhan, nggak segan-segan. 所以当神要亚伯拉罕，无论是什么，亚伯拉罕从来没有说要收起来或者什么，他是全然的献上。 Sungguh ketaatan yang luar biasa. 真的是一个超凡的顺服。 Lalu ayat 13. 第13节， Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 我们来看，亚伯拉举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在周密的小树中。亚伯拉就起了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。 Jadi singkat cerita, Ishak tidak jadi dikorbankan, sebagai gantinya itu adalah seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak. 所以结果就是以撒没有不是成功的被献上，但是代替他的有一只公羊，在那个树枝那里有一只公羊。 Maka inilah yang saya bilang, kok yang akan terjadi, kok Abraham itu sudah sebutkan duluan. 这就是我说的，为什么将要发生的事，亚伯拉罕能够先预知呢？ Ibu-ibu masih ingat ya, di ayat kelima dia bilang ke bujangnya, habis kami sembahyang, mereka akan kembali kepada bujangnya. 我们来记得刚才我们念的第5节，就是亚伯拉罕告诉他的仆人说：“你们在此等候，我以我的童子一定回到你们这里。” Kemudian ayat yang ke-7 dan 8, yang pas anaknya tanya, Ishak tanya, di mana korban untuk persembahan bagi Tuhan? 当第7节、第8节，以撒也问他父亲说：“该献的燔祭的祭物在哪里呢？” Dan di ayat 13 terbukti kalau memang Tuhan itu sudah menyediakan korbannya, yaitu seekor domba yang tersangkut di dalam belukar. 所以在第13节里，我们可以看到，原来神已经预备了代替他儿子的这个公羊为燔祭。 Kok bisa pas sekali? Apakah sebelumnya sudah janjian antara Tuhan dan Abraham? 之前神是不是跟这个亚伯拉罕有一些默契，或者是有一些提示呢？ Tentu tidak, bukan? 当然没有啊， Karena ini kejadian yang sebenarnya bukan satu naskah drama yang Tuhan sudah setting, oh nanti Abraham kamu gini ya, kan nggak seperti itu. 这不是一个好像是连续剧这样，神仙告诉亚伯拉罕，等下你这样，我就这样，不是这样的。 Kenapa bisa seperti itu? Abraham seperti bisa melihat masa depan. 为什么这样？亚伯拉罕可以这么肯定他的前途呢？ Saya percaya dan saya pikir ini adalah karena ketaatannya kepada Tuhan, dia bisa melihat dan meyakini berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. 因为我深信亚伯拉罕有这样的信心，神一定与他同行。 Lalu ayat 14. 第14节。 Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 亚伯拉罕给那地起名叫耶和华以勒，直到今日人还说，在耶和华的山上必有一备。
Lalu kita baca lagi ayat 15 ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16 katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福我必赐大福给你，论子孙我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门。” Saya pikir kehidupan Abraham ini luar biasa sekali. Kadang mungkin saya pun rasa saya pengenlah jadi Abraham. 我想亚伯拉罕的生平真的是太特别、太伟大了。我自己也很想成为亚伯拉罕。 Ya, kenapa demikian? 为什么呢？ Ya, kalau kita lihat sepanjang pasal ini, Abraham enggak satu kali pun dia minta berkat sama Tuhan. 从我们看的这个经节，从第一节直到现在，我们没有看到亚伯拉罕一次向神求祝福。 Saya percaya, saya pikir juga ya, bagi Abraham, kalaupun dia nggak punya anak, nggak punya keturunan, ya nggak masalah bagi dia itu. 我深信亚伯拉罕心里会这样的笃定说，相信纵然神没有给我后裔，我也无所谓。 Kenapa demikian? Ya karena jelas terbukti loh, tidak segan-segan dia mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. 怎么样可以证明呢？就是亚伯拉罕一点都没有怀疑的，或者是心软的，不把他的独生孩子献上。 Jadi punya keturunan, nggak punya keturunan itu Abraham nggak ambil pusing. 所以有没有后裔对亚伯拉罕说，不是很特别，一定要有的事。 Tapi di sini justru inisiatifnya dari Tuhan, yaitu Tuhan yang memberkati Abraham. 但是主动权是来自神，神要祝福亚伯拉罕。 Bahkan tadi yang kita baca itu ya di ayat 16, Tuhan sendiri yang bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati Abraham. 甚至神自己说：“我指着自己起誓说，他要祝福亚伯拉罕。”神为以他的名字自己起誓的。 Ya makanya saya bilang kan, saya pengen jadi Abraham karena luar biasa sekali. Tuhan sampai bersumpah demi dirinya untuk memberkati Abraham. 所以我自己想，我很想成为亚伯拉罕，因为神用他自己的名字来起誓，要祝福亚伯拉罕。 Zaman sekarang ya kan, banyak orang Kristen itu doanya apa? Minta berkat, minta kesembuhan, pokoknya semua banyak deretan permintaan dari 1 sampai 100. 现在的基督徒的祷告项目是什么呢？所有的大概从第1项到第100项都是主啊，我要这个，主啊，我要那个，都是我要的。 Ya apalagi zaman sekarang inilah ya, di tengah-tengah perang, kesulitan ekonomi, dolar pun naik ya sepanjang sejarah ya, udah lewati harga tertinggi 1998. 我们可以看到现今的世代，凡是房屋涨价，甚至美金也超过了从1998年有史到现在最高的那个价值。 Ya dulu 1998 itu $1 itu nggak lewat 17.000. Sekarang udah 17.200, 17.300. Ya dikatakan masih aman, tapi nggak tahu lah ya. Yang kita tahu ya masyarakat makin susah ya kan, daya beli makin susah. Kita semua berdoa minta berkat Tuhan. 在1998年，美金我们从来不会想象到它会飙到17,000亿美元，但是现在因为美元超标到这样了，房屋都涨价，市民生活得非常辛苦。 Makin sulit hidup kita, biasanya kita makin minta doa supaya dapat berkat Tuhan. 我们的生活越困难，我们就越求，希望生活可以单子可以轻省一点。 Dan seringkali kita nggak dapat berkatnya kan, dapatnya susahnya terus. 常常我们的祷告，我们的祝福没有来临，但是这些苦难还是加增的在我们肩头上，我们的生活上。 Tetapi Abraham, dia nggak pernah sekalipun minta berkat sama Tuhan, sekalipun nggak pernah dia minta untuk dirinya. 所以我们要效法亚伯拉罕，因为从我们读圣经里面可以晓得，亚伯拉罕纵然是一次而已，也没有要求神的祝福。 Tetapi Tuhan bahkan bersumpah demi dirinya sendiri untuk memberkati Abraham. 但是神却凭他自己的名字来祝福亚伯拉罕。 Jadi apa rahasianya sebenarnya dari kehidupan yang diberkati?
所以被祝福的生活，它的秘密是什么呢？ Ya, kita tahu ya, Abraham mungkin kalau dari segi Tuhan memberkatinya, wah kelihatan enak sekali. 假如我们看亚伯拉罕被神祝福的话，看起来是他生活的非常的好。 Tapi kalau kita bicara tentang hidup yang taat kepada Tuhan, selalu berkata, ya Tuhan, siapakah yang sanggup? 但是，假如我们再回顾亚伯拉罕一生回应神的，就是神，我在这里，神好的，谁能够做到这一点？ Saya percaya sangat sedikit orang yang mau taat sepenuhnya sama Tuhan. 我相信很少人可以完全顺服到这个地步。 Kalau Tuhan lagi memerintahkan hal yang saya suka, ya udah saya taat. 神假如给我的指示旨意是我喜欢的，我容易做到的，可以呀、神。 Tapi kalau ada bagian firman Tuhan yang rasa saya nggak suka, oh ini sulit untuk dilakukan, oh sorry dulu lah ya, nanti ya Tuhan ya. 也许神给我的这个旨意，或者是托付我要行的这些事太难了，对我来说也是重担。我就说神啊，以后吧，缓一缓吧。 Ya, kebanyakan kita mungkin seperti itu, bukan? 我们大多数人是不是这样呢？ Tetapi dari sini kita belajar dari seorang Abraham yang apapun perintah Tuhan, dia selalu katakan ya Tuhan, ya Tuhan. 今天我们可以学习到这个人物亚伯拉罕，无论神给他什么旨意，要他做什么，他的回答就是神是的，我在这里。 Maka tidak heran kalau berkat Tuhan itu mengalir luar biasa di dalam kehidupan Abraham dan seisi keturunannya. 所以不奇怪的，神的祝福临到亚伯拉罕是父辈满意，直到他的下代，一直到现在。 Dan sekarang kita sebagai penutup saya mau bertanya ya, karena ini bagian firman Tuhan yang sangat menarik menurut saya. 在这个结尾，我要问姐妹们，因为这段经文的故事是非常有趣的。 Jadi sebenarnya kita taat duluan sama Tuhan atau kita dapat berkat dulu? 那我们是先顺服，还是先要得到祝福呢？ Kita sudah taat dulu, baru nanti Tuhan berkati kita, atau seperti doa kebanyakan orang, kita minta berkat dulu, kita dapat berkat dulu, baru nanti kita taat. 我们要先顺服神，然后神赐给我们祝福，或者是我们先要求的神的祝福临到我才顺服。 Kalau kita bilang kita taat dulu, baru nanti diberkati Tuhan, nah itu sepertinya ketaatan kita itu ada ini ya, ada udang di balik batu, ada motivasi lain. 假如我们说神啊，你先祝福我吧，然后我就顺服你，那其实这背后是有动机的，是有所要的。 Dan kita lihat fakta juga banyak orang taat, tapi ya istilahnya nggak dapat berkat material secara luar biasa juga ada. 我们也看到很多被神祝福的人，但是不是在物质上他被祝福的丰丰盛盛。 Jadi mana duluan, ketaatan atau berkat Tuhan? 那我们要先顺服神，还是先求神的祝福？ Ini yang menarik. 这是非常有意思的。 Di Kejadian 22, kalau kita hanya baca bagian ini saja, maka kita akan berpikir, oh karena Abraham taat duluan, barulah Tuhan memberkati dia. 在这段经文，我们读的就是22章第1节到7节当这段经文里，我们可以看到，我们心里会想，亚伯拉罕先顺服先。 Tapi kalau kita membaca keseluruhan kitab Kejadian ini, kita akan dapat satu gambaran yang lebih luas. Kalau ternyata yang benar itu adalah justru sebaliknya. 但是，假如我们来仔细的读整本的创世纪的话，它的事实上是反过来的。 Yaitu kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan itu sebenarnya mendahului ketaatan. Artinya diberikan duluan kepada Abraham sebelum Abraham itu taat. 就是神所有的祝福先庆给亚伯拉罕，当亚伯拉罕没顺服的时候，神已经庆下了他的祝福。 Dari Kejadian pasal 12 ketika disuruh pergi dari Ur Kasdim, itu kan berkatnya sudah dijanjikan, sudah diberikan Tuhan walaupun belum digenapi seluruhnya. 就是当亚伯拉罕还没有离开他的本地本族的时候，往外走的时候，神已经先允许他祝福会跟着他，随着他。 Dan ada kalanya Abraham tidak taat, bukan? 有在圣经里面，我们也可以看到有记载，有的时候亚伯拉罕也不顺服啊。 Yaitu ketika Abraham setuju dengan saran dari Sarah untuk dia punya anak dari Hagar. 就是当撒拉给他建议，把他的这个仆人仆女给亚伯拉罕同房的时候，亚伯拉罕允许了。 Itu kan sebenarnya bentuk ketidaktaatan.
这其实也是一种不顺服的态度。 Tetapi kenapa Tuhan masih memegang janjinya, yaitu mau memberikan keturunan Ishak kepada Abraham? 那为什么神还要守住他的应许，把以撒赐给亚伯拉罕呢？ Maka inilah hebatnya Tuhan kita. 这就是我们神特别的超凡，不是我们可以想象的。 Tuhan memberkati kita bukan karena kita sudah taat duluan, 神赐福给我们，并不是因为我们先顺服他， tapi karena itu inisiatif dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mau memberkati umatnya. 而是神他自己主动的先要祝福他的子民。 Dan ketika kita sebagai umat, anak-anak Tuhan, murid Kristus yang telah diberkati oleh Tuhan, 我们成为他的子民，已经顺服他、相信他的人， maka sudah seharusnya lah kita hidup di dalam ketaatan yang totalitas, yang penuh seperti Abraham. 我们应该效法亚伯拉罕这样，以完全顺服的态度来过我们的生活。 Sehingga di dalam hidup kita tidak ada batas usia pensiun untuk melayani Tuhan. 所以在我们的这个人生岁数当中，没有什么岁数是可以下岗或者是退休的， Tetap luar biasa dipakai oleh Tuhan. 还是很特别的被神使用。 Dan berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita. 而且这个祝福会在我们生活上流露不尽的。 Kita taat kepada Tuhan bukan karena kita mengharapkan berkat atau motivasi lain. 我们顺服神并不意味着我们希望神你回报我，给我祝福，这只是其他的目的。 Tapi ya karena kita mengasihi Yesus itu lebih daripada segalanya. 因为我们爱耶稣应该要超过所有的一切。 Berkat itu hanya sampingan. Yang utama itu adalah saya taat sama Tuhan Yesus karena ya saya mengasihi Dia. Sumber berkat itu, bukan berkatnya. 所以我们要顺服耶稣，因为耶稣是我们独一的真神。除了神以外，这些负面的，这些祝福其实是负面的，不是最要紧的。 Amin. 阿门。 Ya, mari kita berdoa. 我们来做一个祷告。 Bapak, sungguh kami bersyukur firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Abraham untuk taat padamu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan melalui firman Tuhan ini. Mungkin terkadang di dalam hidup kami seringkali tidak taat, mungkin tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau tidak mencabut berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu berkat terbesar, anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Itu satu berkat yang abadi kekal, yang gak akan pernah hilang selamanya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan. Dan baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani di dalam kehidupan kami. Dan ajarin kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, perjalanan iman kami, agar kami boleh berjalan bersama Tuhan seperti Abraham ini Tuhan. Mungkin masa depan akan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, entah itu tantangan ekonomi, tantangan keluarga, tantangan kesehatan, ataupun tantangan lainnya yang zaman ini semakin berat Tuhan. Tapi tolong kami untuk tidak pernah melupakan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami justru di tengah-tengah tantangan ini kami boleh senantiasa taat, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Selalu berkata ya terhadap perintah-Mu Tuhan. Sehingga kami juga bisa hidup seperti Abraham yang bisa melihat masa depan kami Tuhan di jalan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿神祝福我们每一位姐妹们。